Ada soalan yang cikgu nak ajar itu iaitu soalan pembuktian. Cikgu nak kamu tengok balik latihan 6.2. Ini sebenarnya datang daripada latihan 6.2. Soalan 3 dan 4. Kalau kamu masih ingat waktu itu cikgu bila mengajar kamu, sebenarnya termasuk juga lagi soalan 1 tadi cikgu sebut lupa ambil. Soalan 1 D dan E. Soalan 1D dan soalan 1E. Waktu itu bila saya mengajar ini, cikgu hanya ajar kamu tentang kefahaman terhadap sudut. Awak boleh dapat jawapan dia. Tapi selepas awak belajar tajuk ini, 1D tak boleh. 1E 1E. Selepas awak belajar apa yang kita belajar pada minggu ini, untuk soalan itu sebenarnya awak boleh juga gunakan apa yang awak belajar sekarang. Contohnya soalan 1A, cikgu tanya apakah sudut 300 tangent 360 darjah tolak kita. So waktu itu bila saya mengajar kamu, cikgu kena suruh awak bayangkan di mana kedudukan 360 tolak kita. So kalau siapa ada masalah untuk jawab soalan itu dengan cara ini, sebab awak boleh pakai apa yang awak belajar sekarang. Awak boleh pakai apa yang awak belajar sekarang di mana kalau kamu tengok sini kita ada sudut 360 dan theta. Maka kita ada dua sudut yang berbeza. So awak boleh gunakan rumus ini. Awak boleh gunakan rumus ini untuk jawab soalan ini. Kita tengok macam mana rumus ini ya. Okey. Sekejap, cukup besarkan sikit. Okey, rumus ini ya. Mana pen saya? Okey. Tadi siapa? Nadia. Okey, Nadia cuba masukkan formula ini. Tangent 360 tolak tangent theta 1 tambah tangent 360 tangent theta. Okey. Tangent 360 apa jawapan dia? Ini awak sepatutnya hafal. Kalau tak ingat, tengok muka surat 3 kamu. Muka surat 3 ke? Ada tak? Ada catat di situ tak? Apa jawapan dia? Kosong. Okey. Waktu itu cikgu, semasa cikgu ajar benda ini, semasa cikgu ajar tangent 30 itu, cikgu kata kamu boleh sama ada pakai kalkulator ataupun awak hafal bulat-bulat, dan cikgu kata satu lagi cara ialah awak boleh gunakan lakaran graf kan. Tapi waktu itu cikgu tak terangkan sebab kita belum belajar lakaran graf. So hari ini cikgu terangkanlah. So kalau saya dapat 090, 180, 270, 360, macam cikgu tak boleh hafal. Satu cara cikgu hafal ialah cikgu pakai ini. Okey, cikgu nampak saja tangent 360, cikgu lakar graf. Tak payahlah sangat cantik, janji faham saja. Janji sangat faham saja. Dan sebab sekarang kita pakai tajam, so cikgu buat ini 360. Lepas cikgu label lah. Okey, so bila saya nak tahu apakah tangent 360, cikgu baca titik inilah. Bila S360, apakah Y dia? Y dia kosong. Itu cara saya hafal. Tapi macam cikgu katalah, awak pun boleh pakai teknik calculator, awak pun boleh hafal bulat-bulat. Sebab untuk sudut khas ini, jawapan dia biasanya 0, 1, negatif 1 dan make error. 4 kemungkinan. Dan kalau awak pakai calculator pun tak dapat dikesan. Tapi cikgu akan gunakan lakaran graf. Hari ini mungkin tak sempat. Minggu depan kamu baru nampak kenapa cikgu hafal benda ini pakai lakaran graf dan bukan gunakan kalkulator. Minggu depan baru cikgu tunjukkan. Okey, so sampai sini dulu. Okey, kita sambung. Okey, Nadia sambung kosong tolak tangent theta. Ringkaskan. Negatif tangent theta. Okay, negatif tangent theta. Kalau tak mampu ringkaskan, maka tak payah ringkaskan, terus buat nested. Okey, ini kita cuba ringkaskan. Okey, kosong tarak tangent theta. Kosong. 1 tambah kosong. 1. Apa-apa kalau bagi 1? Negatif tangent theta. 1. Okey, dapat negatif tangent theta. So sekarang kita baru baca daripada graf apakah jawapan tangent theta lah. Itu satu cara kita boleh buat
Di mana kalau tangent theta kita ambil koordinat y. Kita ambil koordinat y, kita bahagi koordinat x. Okay. Apa jawapan dia? Positif 1/3. Betul. Sorry. Apa jawapan dia? Tadi apa jawapan dia? 1/3. Betul? Teacher. Betul okay. Manakala hari itu bila saya mengajar ini, cikgu suruh awak imaginekan di mana letak sudutnya, baru baca jawapan. So kalau susah nak imagine, sebenarnya awak boleh pakai kaedah ini Okay, sama juga untuk soalan 3B 3A tak ada masalah lah So untuk soalan 3B, hari itu cikgu suruh kamu imaginekan, okay, kita ada segitiga ni. Okay, cikgu cimat masa, cikgu lukis terus apa nilai dia? So kita ada X, ini 5, ini 13, ini 12. Dan cos negatif, kita tahu ini sukuan kedua. Sukuan kedua, sin positif, cos negatif, tangent negatif. Okay, cikgu cimat masa, cikgu terus sediakan ini Hari itu bila cikgu ajar kamu tangent 90 tolak S, cara kamu buat ialah kamu kena tahu sebenarnya 90 tolak S di sini. Okay, lepas tu baru awak baca lah. Awak baca jawapan dia ialah berapa per berapa. Okay. Tapi sebenarnya kita boleh pakai teknik yang macam tadi. Okay, kalau ini tangent, cikgu masih gunakan rumus inilah. Cikgu masih gunakan rumus ini. So, awak boleh buat kerja itu juga. Cikgu macam mana? Kecilkan sikit lah. Split. Kejap. Untuk ini kita pakai rumus ini. Kita pakai rumus ini untuk jawab soalan ini. Pun boleh. Jawapan serupa saja sebenarnya. Okay. So, cikgu minta seorang buatlah Nadia sudah. Okay, Nabila. Pakai formula itu. So, tangent 90 tolak tangent X per 1 tambah tangent 90 tangent X. Okay. So, kita boleh pakai formula ini untuk masukkan nilai dia. Okay, kejap. Jauh mana benda. Okay, ini dia. So, ini dia. So, untuk tangent 90 pun sepatutnya satu nilai yang awak hafal. Tapi macam cikgu katalah, kalau awak tak hafal, sama ada awak tekan kalkulator ataupun awak hafal ataupun awak boleh daripada lakaran graf. Kalau dalam lakaran graf, cikgu nampak kalau tangent 90 jawapan dia ialah make error. Kalau make error tak ada pilihan tu. Okay. Kalau make error, nak tak nak memang kena pakai segitiga lah. Sebab benda ini awak belum belajar. Make error punya kaedah awak belum belajar. Tak ada dalam sukatan kamu. So cikgu tak boleh. Sorry. So 3P nak tak nak awak memang kena gunakan ini. Sebab masalah tangent 90 ialah infinity. Dan infinity tidak ada dalam sukatan kamu. So cikgu tak dapat terangkan. Tapi sebenarnya boleh pakai cara ini. Hanya masalah sekarang 90 tidak ada dalam kamu punya sukatan. Ini ada 90 tapi cos 90. Cos 90 kita okey Okay, so sekejap. So ini S, ini 3, ini 5, ini 4 So kalau kamu tengok 4B So kita akan gunakan cos A tolak B. Okay, untuk memudahkan saya, cikgu tak grow up, grow down. Cikgu panggil kamu tengok muka surat awak lah Modul kamu muka surat 10 So ada dua sudut yang berbeza punya. So maksudnya kita akan gunakan rumus sudut maksmur. Kita akan gunakan rumus sudut maksmur yang melibatkan cos punya iaitu yang kedua. Okey. Syasha, boleh terus masukkan ke dalam formula? Sampai tengok kertas awak. 90. Okey, cos 90. Cos X. Okey. Tambah sin 90 sin X. Okey. So untuk cos X dengan sin X memang kita boleh baca daripada segitiga inilah. Tapi berhati-hati sudut cakar. Sudut cakar maksudnya sin nanti akan positif. Tapi untuk cos, sin positif Nanti cos akan bernilai negatif Okay. So untuk cos 90 dan sin 90 awak boleh tekan kalkulator
awak pun boleh gunakan hafal, awak pun boleh gunakan lakaran graf. Okey, mungkin di sini awak rasa cikgu paling senang tekan kalkulator lah. Tapi cikgu nak tunjukkan kaedah lakaran graf sebab minggu depan nak pakai Macam cara saya hafal, bila cos 90 saya akan lukis graf 9 cos. So cikgu ini 360. So ini 90, 180, 270. So kalau saya nak 90 di sini. So tempat ini saya akan tahulah cos 90 saya ialah kosong. Di mana cikgu tak tekan kalkulator. Cikgu memang tak mampu hafal. Okay. Untuk sin 90, cikgu akan lukis ini dengan cepat. Okay. Sorry, terlebih sikit. Ini 360, ini ialah 180, ini ialah 90. So tempat ini. So kalau tempat ini cikgu tahu, kalau asas ini ialah 1. So cikgu tahu jawapan ini ialah 1. Okay. Ataupun awak boleh cek jadual hari itu. Cos 90 ialah kosong, sin 90 ialah 1. Okay, lepas tu daripada segitiga, cos ialah 4/5, sin ialah 3/5. So kalau kamu kira, awak dapat juga jawapan macam hari itu, iaitu 3/5. So untuk soalan jenis ini, kalau kamu nampak benda ini, satu cara ialah awak imaging. Tapi yang imaging itu pun jenis yang 90 tolak S dapat senang nak imaging. Sebab dia merupakan sudut pelengkap. Yang selain daripada itu, kalau awak tak boleh bayangkan, maka apa yang awak buat ialah gunakan rumus trigo yang ada, buka dia. Buka dia, lepas tu masuk. Jawapan serupa je sebenarnya. Jawapan serupa sahaja. So itulah dia. So kita pergi kepada apa yang nak belajar hari ini. So satu lagi kumpulan soalan tentang rumus-rumus trigo ialah dia akan minta kamu buktikan. Bukan buktikan rumus identiti asas ataupun rumus sudut berkanda macam semalam. Tapi gunakan rumus itu untuk buktikan benda lain. Gunakan rumus itu buktikan benda lain. So bila soalan jenis ini dia minta kamu buktikan. So apa yang awak perlu buat ialah awak akan pilih. Awak boleh pilih daripada sebelah kiri. Maksudnya awak ambil ini. Sekejap. Kita sudah berapa kali buat soalan buktikan. Kejap. So apa yang awak boleh buat ialah sama ada awak mula daripada sebelah kiri. Mula daripada sebelah kiri, lepas itu awak buat sesuatu lah sama dengan sehingga yang terakhir itu 1. Ikut sebelah kanan. Boleh mula daripada 1, buat sehingga 1 ataupun yang terbalik. Maksudnya awak mula daripada 1. Satu lagi cara awak boleh buat dia. Kejap. Satu cara lagi awak boleh buat ialah awak mula daripada 1. Awak mula daripada 1, lepas tu awak buat sama dengan sehingga awak dapat ini. Dapat sebelah kiri. Maksudnya awak boleh mula daripada left hand side iaitu sebelah kiri, buat sehingga dapat sebelah kanan, ataupun mula daripada sebelah kanan, buat sehingga tapak sebelah kiri. Mana-mana satu awak suka. Dua-dua boleh. Biasanya, tapi biasa punya setting soalan memang kiri ke kanan lebih senang. Hanya mana tahu kali ini cikgu kiri ke kanan saya memang tak nampak cara dia. Saya nampak kanan ke kiri saja. Maka tak apalah, buatlah kanan ke kiri. Tak ada masalah. Tak ada masalah. So, bila nak buat soalan ini, awak fikirkan ajalah. So, untuk jimat saya punya, bukan jimat lah sebab awak tak pening. Cikgu tak grow up, grow down awak buka awak punya modul muka surat 10 sebab cikgu nak tengok rumus ini. So, kita akan buat ialah awak gunakanlah apa-apa yang awak tahu, selain daripada muka surat 10, termasuk lagi yang awak tahu, contohnya cosecant ialah 1 per sin. Contohnya tangent sama dengan sin per cos. Apa-apa yang awak tahu, cara algebra kamu, awak buat sesuatu kepada ini sehingga tapak bawah. Untuk soalan ini, kalau kamu tengok sebelah kanan dia ialah 1. Biasanya memang tak ada orang akan mula dengan 1. Sebab benda terlalu senang nak buat sangat susah.
Satu lepas tu dapat apa? Dia sudah paling ringkas. Tak boleh fikir apa tentang satu lah. Okay? So, biasanya kita akan mula dengan yang nampak macam rumit. Sebab bila dia rumit, banyak benda kita boleh ganti masuk. Okay? So, kalau kamu tengok di sini, dia hanya melibatkan satu sudut, iaitu sudut X. Sebelah kanan ini pun awak tak nampak sudut langsung. So, kalau kamu nak gunakan rumus trigo, awak sudah boleh agaklah. Nanti saya tak akan gunakan kumpulan dua, iaitu rumus sudut masmur. Cikgu tak akan pakai sebab sini tak ada dua sudut yang berbeza. Ini satu sudut aja, iaitu X. Dan cikgu tidak akan gunakan, kejap. Halo? Tak boleh katakan Okey. Okey. Boleh. Okey. So, apa tu lah. Okey, dan kalau kamu tengok sini, cikgu pun tak mungkin gunakan rumus sudut berganda sebab sini hanya melibatkan satu sudut saja, X. Cikgu tak nampak dua S di sini. Sama ada di sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Cikgu tak nampak dua S. So, kalau saya nak pakai, yang saya boleh pakai hanya rumus identiti asas. Kalau saya nak pakai. Tak nak pakai pun boleh. Tak nak pakai pun boleh. Okey, so kalau kamu tengok soalan ini, okey. Sebab ini kali pertama, so cikgu pakai tips sikit lah. Cikgu pakai tips sikit. Cuba gunakan rumus identiti asas. Mana satu kita boleh buat dan dulu mana satu boleh buat dulu. Cikgu cari seorang teman saya. Nasrah. Awak tengok rumus identiti asas ada 3 di situ kan? Rasa untuk soalan ini mana satu mungkin digunakan? 1, 2, 3. Boleh Nazrah? Teacher, Nazrah pergi toilet. Nazrah pergi toilet. Okay, cikgu tukar orang Kiasadina? Rumus yang nombor 3. Rumus nombor 3. Okay, kejap. Cikgu salin rumus itu turun. Kenapa awak pilih ni? Maksud cikgu 3 rumus ini tak? 3 rumus ini ya. Awak kata awak nak pilih rumus 3. Kejap. Cikgu mana tempat nak letak? Okay. Cikgu letak sini aja lah ya. Okay. Kenapa awak pilih rumus 3? Sebab awak nampak cosecant. Betul? Okay. Kita tengok apa jadi dia. Okay. Sebab soalan selesaikan ini sebenarnya ada banyak kemungkinan. So macam Kasadina nampak ialah rumus 3. Mungkin ada di antara kamu nampak rumus 2 sebab awak nampak tangent. Awak nampak tangent. Mana satu betul? Sebenarnya tak kisah. Tak kisah. Asalkan awak pakai dia dengan betul. Hanya bezanya kalau siapa nampak buat pilihan yang lebih betul, dia cepat sampai. Siapa buat pilihan yang salah, mungkin dia jalan jauh sikit. So cikgu ikut saja kawan kamu. So kalau kamu pilih ini, kita ganti masuk ini ya. Okay. So yang tak pakai itu kita saling. Okay, masukkan. 1 tambah contingent 2 A. Habis dah? Yang lain tu saling. Awak ganti ini aja kan? Belakang ada lagi. Tolak 1. Tolak 1, tutup kurungan. Boleh ya? So di sini awak nak letak kurungan, tak nak letak kurungan sebenarnya tak ada kesan lah sebab dia di depan. Kalau dia di belakang mesti letak. Tak pasti letak aja. So, lepas tu you nak buat apa? Cikgu ikut awak. Yang 1 tu boleh ringkaskan? Boleh. So kalau kamu tengok sini 1, sini tolak 1, kalau ringkaskan? Kosong. So maksudnya dalam kurungan tinggal? Contingent cos 2 A. Okay. Bukan A. Sorry, cikgu pun ikut awak. Ini X. So kita kena pakai S. Kalau tidak nanti kita tak boleh buat. Kejap. Ini bukan A ya. Ini sepatutnya X. Okay, thank you. Cikgu tukar orang. Sampai mana? Okay. Naik atas. Okay, Azira. Okay. Cikgu pakai tips sebab ini mula-mula awak buat lah. Mula-mula buat. Kalau awak tanya saya, cikgu macam mana cikgu tahu? Cikgu pun susah nak cakap sebab ini sebenarnya memang melalui banyak buat awak tapak idea. Okay.
Okay, so Azira cikgu bagi tips Apa hubungan cotangent dengan tangent? Cotangent ialah 1 per tangent. 1 per tangent. So, apa yang saya akan buat sekarang ialah ini ialah tangent kuasa 2x. Maksudnya ialah tangent x kuasa 2. Okey? Cikgu tulis macam ini. Ada tujuannya cikgu nak tulis macam inilah. So, untuk cotangent kuasa 2x, kita faham maksudnya ialah cotangent darab cotangent kan? So, cikgu akan buat 1 per tangent x darab dengan 1 per tangent x. Boleh? Okey. Sambung Azira. Boleh ringkas? Jadi tangent kuasa 2x. Sorry, semula? Tangent kuasa 2x. Okey. Okey, kalau macam ni maksudnya awak tak nak tulis perasingan pun boleh. Tak nak tulis perasingan, nak balik kepada yang asal punya pun boleh. Okey. So ini cikgu balik kepada tangent kuasa 2x lah. Okey. Lepas tu 1 per tangent kuasa 2x. Okey. So awak akan nampak sebelah bawah ini sebenarnya pun ialah 1 per tangent kuasa 2x. Okey. Okey. So cikgu tambah satu line tambah satu. So ini ialah tangent kuasa 2x. Yang ini sebab kita darab maka kita dapat 1 per tangent kuasa 2x. Okey, sambung Azira. Teacher boleh potong teacher? Ya, boleh. Sebab ini pun tangent 2x. Cikgu tak patut pakai peta. Ini tangent 2x, ini tangent kuasa 2x, ini tangent kuasa 2x dan sini ialah darab kan. So memang boleh potong. Okay. So kita boleh potong, maka kita dapatlah 1. So kita tulis sini ditunjukkan. Okay. Boleh So cikgu sudah putihkan contoh pertama Contoh pertama ini di mana di sini awak nampak cikgu akan gunakan rumus identiti asas. Lepas tu cikgu gunakan lagi hubungan cotangent sama dengan 1 per tangent x. Cikgu gunakan dua hubungan ini untuk buktikan benda ini. Yang lain tu algebra biasalah. Contohnya 1 tolak 1 hapus. Yang ini boleh potong. So itu benda baru, benda biasalah algebra biasa. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh seterusnya. Okey, contoh seterusnya. Okey, so sama jugalah untuk soalan ini awak boleh mula daripada kiri buat sehingga tapak kanan ataupun awak boleh mula daripada kanan buat sehingga kiri. Tapi macam cikgu katalah, setting soalan biasanya memang kiri ke kanan lebih senang. Okay? Kiri ke kanan lebih senang. So maksud saya, awak boleh buat buat banyak-banyak sama dengan lah. Buat banyak-banyak sama dengan sehingga sebelah kanan dapat apa yang ada. Okay? Lebih kurang macam inilah maksud saya. Boleh kita buat banyak-banyak di sini sehingga baris terakhir sama macam sebelah kanan. Boleh So cikgu mula dengan sebelah kiri sebab buat permulaan itu cikgu bimbing awak lebih senang lah. Lama-lama nanti buat latihan awak fikir sendiri. So kalau so di sini cikgu akan ajar kamu jugalah cara tengoklah. So kalau kamu tengok dalam saya punya ini tak kisah sebelah kiri ataupun sebelah kanan, kamu nampak di sini ada berapa sudut. Ada berapa sudut siapa ini? Okey, Yusma Imran. Di sini melibatkan berapa sudut? Okey, tengok sebelah kiri dulu. Ada sudut apa? Ada sudut X, sudut Y. Ada sudut X, sudut Y. Sebelah kanan pun ada sudut X, sudut Y. So logiknya kalau saya nak gunakan rumus trigo, mana satu saya akan pakai? Identiti asas, sudut majmur, sudut berganda. Sudut majmur.
Okey, so cikgu akan gunakan rumus sudut majmuk. Okey, kalau kamu nampak macam ini, okey, pertama awak nampak sin, kedua pun awak nampak sin, agaknya rumus 1, 2, 3, mana satu saya nak pakai? Rumus 1. Rumus 1. Dan bukan setakat saya nak pakai rumus 1, kalau kamu tengok betul-betul, 2 kali saya nak pakai. 1 untuk ini, 1 untuk ini. So, saya akan gunakan rumus sudut majmuk yang pertama sebanyak 2 kali. 1 waktu sin X tolak Y. 1 kali lagi ialah untuk sin X tambah Y. 2 kali saya buat dia. Okey, Yusmailan kita buat. Okey, warna biru punya. Warna biru punya awak pakai, awak baca sendiri, awak baca untuk saya. Okey, buat sin biru punya dulu. Ismaila kan tadi Sin cakap. X Okey, sin X cos Y cos Y tolak cos X sin Y. sin Y. Okey, sekarang warna hijau punya. Tolak Okey, tolak. sin X cos Y tambah cos X sin Y. Okey, kejap. So, kalau kamu tengok yang ini ialah bila saya pakai rumus untuk buka yang warna biru lah. Yang ini, okay, yang ini bila saya pakai rumus yang sama tapi untuk yang warna hijau punya. Okay, hubungan antara dua ini ialah tolak. Okay, Yusma, perlu letak kurungan tak? Tak perlu. Perlu, sebab tolak. Sebab tolak ini. Oh, perlu. Okay, sebab kamu ingat kalau tolak benda belakang tu ada melibatkan perubahan tanda. Boleh Sebab sini ialah tolak, maka awak wajib letak kurungan. Kalau tidak nanti memang tak dapat buktikan. Kalau ini ialah tambah, maka tak kisah. Kalau ini ialah darab, kalau ini ialah darab, Tak payah. perlu. Lagi perlu. Depan pun perlu, belakang pun perlu. Sebab nanti ada 4 anak panah. Okey? Kalau okey, sebenarnya macam matematik. Okey, sebab ini sin cos awak buat pening. Cikgu letak nombor aja. Okey, satu ialah 2 tolak 3, katakan yang warna biru punya 2 tolak 3. Okey. Yang warna hijau punya ialah 2 tambah 3 Okey. Ini sebenarnya algebra, tak ada kaitan dengan figur pun. Kalau dia ialah tambah, kamu boleh cuba sendiri. Kalau dia ialah tambah, awak letak kurungan ke, awak tak letak kurungan ke, awak letak 1 ke, awak letak 2 ke, awak tekan kalkulator, jawapan dia adalah sama. Siapa kalau kurang pasti, awak saling benda ini, nanti ada masa awak cuba buat. Sekali ialah, kamu akan tengok kalau tambah sebenarnya kurungan tak payah langsung. Okey, tak payah langsung. Awak boleh cuba. Kalau saya tak letak kurungan, dengan saya letak kurungan di depan saja, ataupun dengan saya letak kurungan di belakang saja, ataupun saya letak kurungan di kedua-dua, awak akan tengok jawapan serupa saja. Kalau dia ialah tambah. Okey? Kalau sekarang soalan saya, hubungan ini ialah tolak, hubungan ini ialah tolak, maka yang wajib letak ialah belakang. Kalau tak letak, salah. Awak boleh semak kalau saya langsung tak letak dengan saya letak kurungan di belakang, jawapan dia berlainan. Untuk tolak, yang belakang mesti ada. Yang depan sesuka hati awak. Letak pun boleh, tak letak pun boleh. Maksudnya awak boleh cuba, awak boleh cuba. Satu awak tekan macam ini, ada kurungan di belakang saja. Satu lagi awak cuba dengan ini, ada 2 kurungan punya. Awak akan dapati jawapan dia serupa. Tapi kalau awak langsung tak letak kurungan, jawapan dia salah. Okey. Kalau darab, dua-dua kena letak. Kalau ini ialah darab, dua-dua kena letak. Awak boleh cubalah. Kalau saya langsung tak letak, kalau saya letak depan, kalau saya letak belakang, kalau saya letak kedua-dua, jawapan semua berbeza. Jawapan semua berbeza. So ingat kalau tambah boleh tak letak. Daripada 2 benda yang kita ganti tu boleh tak letak. Kalau tolak, belakang wajib letak. Kalau darat lagi, depan belakang dua-dua kena letak. Sebab jawapan dia berbeza. Ini sebenarnya algebra kita lah. Okay, cikgu puan.
So kalau tak pasti, senang ialah letak kedua-dua. Lepas tu baru pening kemudian. Okay. So Yusma, cuba buka kurungan ini. So depan tak kacau lah kan. Sin X cos Y tolak cos X sin Y. Okay, belakang Yusma. Tolak sin X cos Y tolak cos X sin Y. Okay. Cikgu tidak galakkan kamu terus buka kurungan. Maksudnya awak terus bagi saya line ini. Betul, tak ada masalah. Tapi peluang awak lakukan kesalahan terlalu tinggi. Sebab kita nak pakai rumus. Sudahlah rumus ini kita tak biasa. Nanti buat separuh kena ubah tanda. Awak akan pening. So cikgu akan galakkan kamu buat line ini dulu. Lepas tu baru satu baris baru untuk buka kurungan. Elakkan buat dua kerja serentak. Dua kerja yang rumit serentak. Awak akan pening. Okay ya? Okay, cikgu tukar orang. Ama? Panjang-panjang ini boleh ringkaskan dah. Mana dengan mana adalah sama Ada nampak benda yang sama tak? 4 seputang ini. Okey, cikgu tukar, cikgu letak warna Okey, kita ada merah, biru, hijau, hitam, kemudian hijau. Ada yang sama tak antara mereka? Ama, ada yang sama tak? Merah, biru, hitam dengan hijau. Ama ada? Toilet lagi ke? Tukar orang lagi. Khairul? Khairul ada sama tak? Ada. Ada apa dengan apa sama? Sin X cos Y. Negatif Cakap cos warna. X Awak sin cakap Y. warna senang. Warna apa dengan warna apa? Biru dengan hijau. Biru dengan hijau. Okey. So kalau kamu tengok okey cikgu Yang biru punya dengan hijau punya ini adalah sama. So cuba ringkaskan ini dulu Kita ringkaskan ini dulu Sebab awak nampak dia dulu. Negatif cos X sin Y tolak cos X sin Y. Jadi negatif 2 cos X sin Y. Okey. So, itu sudah settle. Ada lagi yang merah dengan hitam sama ke berbeza Dia beza sebab depan tu positif, belakang negatif. Sebenarnya maksud saya sama itu maksudnya dia boleh ringkas tak boleh ringkas lah. Okey, boleh ya? Dia sama, hanya satu positif, satu negatif lah. So cikgu boleh ringkaskan dia. Tak apa. Awak salah faham maksud saya. Cikgu sebenarnya nak tanya benda ni, kalau dia sama dia boleh diringkaskan lah. Kalau dia tak sama tak boleh diringkaskan. Okey, tak apa So kita nampak yang ini dengan ini boleh diringkaskan. Dia tanda berbeza saja. So cuba ringkaskan ini. Sin S cos Y tolak sin S cos Y. Jadi kosong. Jadi kosong. Okay. So dalam matematik kalau tanpa kosong boleh tak tulis lah. Okay. Kalau kamu nak tulis pun boleh. Okay. Tak nak tulis pun boleh lah. Okay. Kalau nak tulis, tulislah. So nanti apa-apa kalau tambah kosong kita dapat dia balik. Okay. Boleh Ataupun awak boleh terus tulis ini, tak payah tulis line ini Boleh, tak ada masalah Sesuka hati awak lah Okay. So sekarang sudahlah kan? Kamu sudah dapat sama. Nampak? Sudah dapat sama. Okay? Boleh So bila kamu sudah dapat sama kerja mana kesel saya. So bila buat soalan ini, buat sampai separuh jalan tu, kalian tengok kejap, okey? Jangan buat sampai pun tak tahu lagi, okey? Tengok sikit sebab kadang-kadang kita sudah sampai. Macam ini sudah sampailah. Okey, so ini cikgu buat Okey, so kita sudah sampailah Okey, sekarang kita tengok contoh yang ketiga. Mana dia? Okey, contoh ketiga. So sama jugalah macam cikgu kata, awak boleh buat kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Tapi untuk hari ini awak akan tengok cikgu memang bagi kiri ke kanan aja. Hanya kalau siapa rasa dia boleh kanan ke kiri, boleh. Cikgu bila buat soalan jenis ini, biasanya cikgu akan buat kiri ke kanan. Tapi kalau hari itu tiba-tiba saya jam, saya tak nampak idea dia,
maka saya pun akan cuba juga. Saya akan cuba juga kanan ke kiri. Sebab mana tahu saya punya fikiran memang terbalik dengan orang yang buat soalan ini, tak ada masalah. Okay? Tak ada masalah. Hanya untuk saya buat ini ya, kiri ke kanan. Okay, untuk soalan 3. Okay, kiri ke kanan. Okay, naik atas apa lagi? Okay, Husna. Agaknya ini nak pakai rumus identiti asas ke, majmuk ke, berganda? Majmuk. Okey, majmuk sebab kita melibatkan sudut, satu ialah theta, satu ialah pi per 2. So kalau kamu nampak pi per 2, awak kena faham ini sebenarnya ialah rumus, ini ialah sudut. Okey, pi per 2. So kamu kena faham pi per 2 ini sebenarnya ialah 90 darjah, sudut khas ya. So sudut majmuk yang mana? 1, 2, 3. 3. Okey, 3 kita buat ya. Okey, kamu tengok bila saya nak buktikan soalan ini, awak tengok cikgu jarang bermula sama dengan di sini. Sebab ada tujuannya, kalau awak mula di sini, awak kan tengok kadang-kadang pada satu masa dia panjang betul. So kalau awak mula di sini, nanti mungkin ruangan tak cukup. Itu sebabnya biasanya cikgu akan turun di bawah aja, nanti pun kita tengok atas dengan bawah, ini kiri, ini kanan. Itu penulisan yang lebih kemas dan awak sediakan ruangan yang mencukupi untuk sendiri. Kalau awak mula di sini, nanti ruangan tulis sudah jadi sikit lah kan. Sekurang-kurangnya 1/3 ruangan sudah tak ada. Sebab dia biasanya kalau awak kembangkan soalan ini, awak akan tengok pada satu ketika benda itu jadi sangat panjang. Lepas tu dia akan pendek balik. Kalau kamu tengok ini, mula-mula dia pendek. Kita lama-lama buat macam panjang, pendek, panjang. Akhirnya biasanya pendek balik. Macam soalan ini tengok kan. Panjang, panjang. Lepas tu pendek, pendek. Biasanya macam tu So, digalakkan soalan trigo kalau dia minta awak buktikan, kamu jangan sambung di sini. Nanti ruangan tak cukup untuk awak. Bila ruangan tak cukup, awak akan pakai 2 baris, dia ganggu penglihatan kita sebenarnya. So, dinasihatkan awak pakai macam cikgu tulis di bawah. Supaya awak memang ada 1 baris penuh untuk buat. Okey, balik sini ya. Okey, so Husna Okey, Husna. Okey, masukkan rumus tersebut. Tangent theta Cikgu kena tulis luar, tak cukup ni. Okey. Tangent theta tambah tangent pi per 2 bagi 1 tolak tangent theta tangent pi per 2. Tangent pi per 2 infinity. Kejap, cikgu silap ke? Tangent 90 make error kan? Tempat silap saya. Tangent 90 berapa Make error teacher. Make error. Cikgu tak boleh ajar benda ini kepada awak. Macam nak buktikan ini ya? Macam mana nak buktikan ini ya? So, lepas tu kita akan jam. Dia lebih kurang macam tadi cikgu tunjuk tadi kan? Okay. Ini nanti sama dengan tangent theta tanpa make error. Kenapa tiba-tiba cikgu hand lah? Siapa boleh nampak idea dia? Ini cikgu terang besok. Cikgu tiba-tiba hang sini. Tangent pi per 2. Salah type ke? Satu pelengkap. Cikgu ajar kemudian sebab cikgu sini ada infinity. Infinity tak boleh ajar awak. So macam mana cara? Lupa. Okay. Cikgu terang kemudian, sorry ya, contoh 3 ni. Kita pergi kepada contoh 4 dulu Kita pergi kepada contoh 4 dulu. Okay. Edi, contoh 4 ini. Okay, kalau cikgu mula dengan kiri iaitu 1 tolak cos 2x per sin 2x Cikgu nak buat sehingga saya boleh dapat tangent x Okey, agaknya rumus mana nak pakai? Jadi, agaknya rumus mana saya nak pakai?
Kalau kamu tengok sudut di sini sebelah kiri ada 2x, sebelah kanan ada x. Jadi hilang. Auni? Bukan AD ke tadi cikgu? Oh, sorry, memang AD tak ada. Auni? Sudut berganda. Sudut berganda. Okey, so sudut berganda kalau kamu tengok sini ada cos 2x, sini ada sin 2x. So awak nak gunakan rumus mana? Auni? Auni? Hilang. Okey, Auni? Nombor 1. Rumus 1. Maksudnya awak akan ubah bawah lah kan? So kita akan buat ini jadi 1 tolak cos 2s. Okey, bawah akan jadi 2 sin x cos x. okey, lepas tu boleh buat apa-apa tak? Tak boleh buat Tak apa-apa ada. lagi kan? Sebab ini cos 2s, ini cos s. Kita nak potong tak boleh. Sudut dia berbeza. Lagipun sini ada tanpa tolak dia. So, awak rasa awak nak buat apa? Cikgu cakap yes or no. Cuba. Ataupun kita gunakan rumus. Tak ada orang wajibkan bila awak nak buktikan benda ini hanya boleh pakai sekali rumus saja. Rumus mungkin boleh pakai 2-3 So di sini cikgu tak nampak cara nak ringkaskan, tak ada apa mana pun boleh potong. So apa yang kita boleh buat, mungkin kita fikir ada rumus lain boleh saya pakai lagi tak? Rumus cos 2x tu. Okey, boleh. Tapi kalau kamu tengok rumus cos 2x itu ada 3 baris kan? Mana satu baris nak pakai? Baris 2. Baris 2. Kenapa awak pilih baris 2? Ada sebab tak? Suka hati aja. Sekali je. Okey. Boleh? Okey. Di sini kalau kamu tengok rumus 2 itu ada 3 baris. Sebenarnya jarang kita pilih rumus pertama sebab biasanya pilih rumus baris pertama itu akan merumitkan keadaan. Tapi cikgu bukan kata tak boleh, jarang. So biasanya kita akan pilih 2 dengan 3. So macam kawan kamu tadi dia pilih sesuka hati. Sebenarnya awak pilih mana-mana satu pun akhirnya akan sampai jawapan. Tapi cikgu akan ajar kamu memang kalau saya pun saya akan pilih baris 2. Okey, alasan saya ini kejap cikgu tulis dulu. Kenapa saya pilih 2 macam kawan kamu? Sebab cikgu nampak sini tolak. So nanti buka kurungan. Oh, kalau saya tak pilih ikut awak. Saya tak pilih ikut awak sebab ini tolak-tolak nanti jadi tambah 1. Bila dia jadi tambah 1 nanti atas itu akan jadi 2 sebutan. Akan jadi 2 sebutan. Padahal saya nampak atas ini nanti benda itu jadi sangat simple. So kalau saya tak pilih ini, saya akan pilih satu lagi kejap. Cikgu simpan benda ini, dia sebenarnya boleh sampai jawapan juga. Okay, ini pilihan kawan. Ini pilihan kawan kamu. Okay, nanti cikgu akan sambung dari sini. Jawapan serupa, jangan risau. Hanya panjang sikit. Cikgu akan pilih yang satu lagi, iaitu baris 3. Cikgu akan pilih baris 3. Alasan cikgu ialah sebab nanti cikgu nampak bila saya buka kurungan, 1 tolak 1 benda itu hilang. Padahal kalau pilihan ini, kalau saya buka kurungan, nanti dia akan jadi 2 tolak 2 cos kuasa 2x. Cikgu tulis untuk kamu. Okay. Dia akan dapat macam ini. Tapi kalau saya pilih baris 3, bila saya buka kurungan, kejap. Bila saya buka kurungan, dia akan jadi 1 tolak 1 tambah 2 sin kuasa 2x. 2 sin x cos x
Nanti 1 tolak 1 saya akan buang. Kalau kamu tengok kejap. Sebenarnya baris ini tindakan cikgu sama. Satu saya akan gunakan rumus sudut maksimum cos 2A punya. Hanya satu saya gunakan baris 2, satu saya gunakan baris 3. Okey, next step cikgu kembangkan, buka kurungan. Ini cikgu buang kurungan lah, cikgu buang kurungan. Next step cikgu ringkaskan. Tapi bila cikgu buat benda ini, cikgu sudah nampak yang ini akan dapat bentuk yang lebih ringkas. Yang ini saya akan dapat bentuk yang lebih rumit. So kalau saya boleh nampak benda ini, okay, kadang kita boleh ramah sikit kan, 2 step belakang depan itu ialah apa, maka awak pilih ini lebih baik. Kalau awak pilih ini salah tak? Tak salah. Hanya langkah awak lebih panjang sikit daripada sebelah sini. Akhirnya boleh juga awak buktikan ini. Nanti cikgu akan buat ya. Hanya cikgu nak bagi kamu tengoklah perbezaan antara mereka. So boleh Di sini cikgu tiba-tiba ada 2 idea berbeza lah. 2 idea yang berbeza. Okey. Idea ini nanti cikgu sambung sebab awak baru belajar, cikgu tak boleh pergi arah yang terlalu jauh. Okey. So cikgu balik sini dulu balik sini dulu. Nanti cikgu sambung ini. Okey, kita pergi sini. Masa cukup. Okey, pergi sini. Ni kita sambung ajalah. Oh, sorry, Auni kena sambung sini. Okey, Dini sambung depan. Dini sini. Boleh ringkaskan tak? Kalau asingkan sin kuasa 2S tu jadi sin X, sin X. Maksudnya sin S lah. Okay. So ini 2 sin X cos X. Okay, lepas tu Potong 2 sin X atas dengan 2 sin X bawah. okay, kita potong 2 ini. So kita dapat sin S per cos X. Dan kalau kamu tahu sin S per cos X ialah tangent X ditunjukkan. Okay. Boleh So kita tengok Auni punya. Auni kita sambung Auni. Okay. So di sini awak nampak apa-apa tak? Yang 2 cos kuasa 2X tu pecah kecil. Boleh dikecilkan. Macam mana kecilkan? Pecahkan. Oh, pecahkan. So jadi 2 tolak 2 cos X. Maksudnya macam ini. Okey, lepas itu Cos X tu potong. kali ini awak tak boleh potong sebab ada tanpa tolak. Jadi Dini boleh potong sebab dia tak ada tanpa tolak. Boleh Boleh? Okey. Yang boleh potong ini. Di mana kita tarik 2 keluar sebagai faktor sepunya. Okey. Maksudnya awak tarik 2 keluar sebagai faktor sepunya. Maksudnya ini tinggal 1. Ini macam ini. Boleh? Cikgu tarik 2 keluar. So tinggal 1 tolak cos 2x. So tinggal 1 tolak cos x. Kalau awak nak potong. Iaitu pun hanya boleh potong ini sahaja. Boleh Okey Okey, kejap cikgu tukar balik. Sebab takut awak pergi lagi jauh Boleh So kita tak boleh potong sebab ada tanpa tolak Tapi kalau awak nak potong, sekurang-kurangnya apa yang awak boleh buat ialah tarik 2 keluar sebagai faktor sepunya, lepas tu potong 2 itu. Itu boleh. Okey. Sambung lagi. Siapa lagi belum Wadina sudah masuk, Wadina? Kena cepat, masa saya dah habis Dah, teacher. Okey, Wadina boleh sambung tak? Cikgu bagi tips. Awak mungkin perlu gunakan rumus trigo lagi. Teacher, kalau tukar 1 tu boleh ke? Cos? Tukar 1. Sorry. Nak gunakan? Identiti asas yang Identiti asas? sin kuasa 2A tambah Okey. cos kuasa Gunakan identiti asas rumus pertama So dia jadi apa?
Untuk Uh, power kita Salina. sin kuasa 2x Sin kuasa 2x tambah cos kuasa 2x tolak cos kuasa 2x. Okey, boleh juga kalau awak kata, okey, di mana Wadina ganti di tempat ini. Dia ganti di tempat ini. Satu ini ialah ini. Okey, pun boleh. Ataupun biasanya orang tengok ialah orang ganti di belakang. Cos kuasa 2S sama dengan 1 tolak sin kuasa 2S. Tapi okey, jawapan serupa. So cikgu ikut Wadina aja. So kalau inilah yang dia nampak, dia nak ganti macam ini, tak salah. Boleh, boleh. Okey, sambung Wadina. Cos tu boleh tolak. Kali ini kita tolak ni cos kuasa 2S tolak cos kuasa 2S hapus. So tinggal sin 2S. Okey, sambung. Sin tu pecahkan jadi sin x. Lepas tu potong. Okey, pecahkan, lepas itu potong. So kamu nampak, tadi sebab pilihan yang berberlainan, yang ini bukan tak boleh sampai, boleh sampai tapi panjang sikit lah. Panjang sikit. Siap lagi kena gunakan rumus identiti asas semula. Boleh sampai juga. Boleh juga kita tunjukkan. Okay? So bila kamu jawab soalan jenis ini, pastikan satu saja, awak gunakan rumus dengan betul. Benda yang boleh potong baru potong. Tak boleh potong, jangan potong. Beza itu sajalah. Okay, cikgu kecilkan bagi kamu tengok. Beza di sinilah. Kalau awak pilihan awak baik punya, pendek sikit. Kalau awak tiba-tiba buat satu pilihan yang lebih rumit, tak salah benda itu. Akhirnya sampai juga. Tapi panjang sikit lah. Panjang sikit. Okay, kenapa ini putih lah. Okay. Panjang sikit. Sampai sini baru ada. Awak boleh pilih beza ni kalau saya pakai di sebelah sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 sudah sampai. Tapi kalau pakai sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baru sampai. Tapi akan sampai. Ini panjang pendek. Boleh ya? So latihan untuk hari ini ialah latihan 6.4, soalan 1 sampai 5. Soalan 1 sampai 5. So cikgu tak akan minta awak hantar Google Form kepada saya sebab maksudnya awak boleh sampai lah kan. Awak boleh sampai, tak boleh sampai. Okay. So sesiapa kalau rasa awak yang sampai punya tak payah bagi saya tengok. Yang tak sampai tapi ada sikit-sikit idea. Buat separuh jalan lepas tu hand. Awak boleh ataupun awak buat tapi tapak benda lain sikit. Okay, contohnya yang ini awak mungkin perlu tapak 1 persing S cos S tapi awak tapak 2 persing S cos S. Awak nanti cikgu akan share satu link untuk awak hantar soalan yang awak tak sampai. Soalan yang awak tak sampai nanti cikgu akan terangkan ataupun cikgu bagi tips lagi kepada awak sehingga supaya awak buat sampai tempat dia. Boleh ya? So hari ini latihan soal 6.4 1 sampai 5 tidak perlu hantar jawapan kepada saya tapi hantar kepada saya